Buka Adobe Animate, file new. Jangan saya buka. Okay, boleh tengok Apa yang kita buat hari ini adalah kita akan buat butang ni, enter. Kemudian bila kita play, pengguna masukkan nama, enter, dia pergi ke scene 2. Selamat datang Syah. Baik, pergi balik scene 1. Okay, mudah je hari ni. So first buat dokumen baru. Okay, sambil-sambil saya tunjuk ni, kalau nak tanya, silakan tanya. Jangan malu, jangan segan. Okay. So buatlah seperti contoh saya ni adalah ketinggian terbalik kelebaran 720 ikut grafik tu So nanti bergantung kepada masing-masing. So nak buat saiz berapa. Untuk latihan ni just saya nak demokan konsep dia macam mana. Saya buat bentuk menegak. Okay. So create. So frame rate sama ada 30 ataupun 20 lah. 30 ataupun 24. Okay, action script 3 saja, jangan gunakan HTML canvas. Kemudian create. Okay, kalau lihatkan ni lah size dia, saya pilih. Okay, kemudian seperti saya kata, seperti kuliah hari ini minggu ini, kita biar konsisten. So kita masukkan import bahan kita sama ada ke library ataupun ke stage, pulang ke masing-masing. Okay, saya kasih contoh dua ni kalau misalnya yang ada awan dengan yang tak ada awan. Okay, saya import kedua-duanya lah. Kita import kedua-duanya, dia suruh ke stage. Okay, so saya nak tukar yang mana satu. Maksudnya dia ada dua dalam ni So, bila import secara serentak, dia akan import kedua-duanya. Okay, so saya delete lah salah satunya. Okay, dan kedua-duanya dah disimpan dalam library. So ini konsisten dari segi saya nak tunjukkan dari segi saya kata nak menggunakan apa background yang sama. So sekarang kita berada di scene 1, betul? Frame 1. Scene 1, frame 1. Saya kata kalau nak konsisten pada semua paparan, okay, so nanti bila masukkan scene kedua, maksudnya ini scene 1 ni saya just untuk sajalah kita belum buat ni belum buat montage. Maksudnya kita hanya untuk pengguna akan masukkan nama dan pergi ke paparan seterusnya. Okay. Saya suka gunakan konsep scene by scene supaya senang kita nak ubah dan tahu kat mana kalau konten 1 dekat scene 2, konten kedua kat scene 3. So ini macam permulaan tadilah, macam Najmi punya kan, masukkan nama baru pergi ke menu. So maksudnya scene 1, scene 2 tu menu. Okay, so ini paparan pertama lah. Paparan kedua, untuk menambah scene, dah senang saja, insert scene. Okay, so kita sekarang berada di scene 2. Kosong, tak ada apa-apa. Okay, untuk mudah mendapatkan kekonsistenan, konsisten dari segi kedudukan, butang dan sebagainya, buat butang semua dulu kat sini, baru copy ni. Copy frame. Okay, klik kanan, copy frame. Lepas tu pergi ke scene 2, paste frame.
cara pertama. Okay, so bisa kata scene 2 dan scene 1 konsisten, tak bergerak sedikit pun. Okay, itu satu cara nak dapat konsisten dari segi kedudukan dan sebagainya. Atau copy, ni klik kanan, copy background ni, ni background saya copy, saya klik kat sini, pergi ke scene 2. Pastikan anda nak copy kat mana. Kalau misalnya kata dah banyak-banyak sini, kita memang sebab kita tak ada frame-frame ni, kita ada frame kat sini saja. Edit in place. Maksudnya dia akan paste dekat mana sama kedudukan yang kita copy. Okay. So kalau kita copy kedudukan dia kat paksi X dia 20, paksi Y dia 30. Kalau kita edit place, dia akan paste dekat paksi X 20, paksi Y 30. Okay, dua cara. Copy frame atau copy place in frame. Place in place. Maksudnya dia akan paste tempat yang sama kita copy tadi. Clear? Senang ya untuk dapat konsisten. Okay, kemudian apa? Kita nak buat butang. Apa tadi saya minggu lepas, macam mana nak buat butang? Nak buat butang macam ada interaktif sikit lah. So, saya tunjukkan dulu. Okay, untuk nak buat butang, sama ada anda buat sendiri ataupun seperti tadi, seperti background ni, awak import kepada library. So, carilah butang ni. Apa bilang? Ni butang ni ada macam-macam macam ni. Ini contoh sajalah. Okay. So boleh download. Ni saya import semua. So semua dah ada dalam library. So untuk buat butang seperti saya katakan ada dua cara. First saya import dulu butang-butang ni semua. Okay. Okay, kalau nak buat, misal kata kita nak gunakan yang import saya insert new symbol. Okay. Kita letak apa? Okay. Dan kita pilih button. Okay, jangan movie clip, jangan grafik, pilih button. Klik OK. Memang kosong. Okay, sebab bila kita buat new symbol, dia akan memang kosong macam ni lah. Kalau buat button, so dia akan ada layer juga. So dia ada up, over, down dan hit. So contoh ni kita nak buat butang home tadi So masukkan contoh ni lah. Ada macam ni. Yang ni lah. Simple. Saya letak, masukkan ke sini. Okay, so pada up. Okay, siap butang kita. Dan bila saya delete dulu. Saya nak tunjuk contoh saja sekejap. Mana. Saya buang dulu scene saya ni. Situ saya nak buang. Okay, so bila dah siap butang ni, lihat dekat library kita ada ni icon button. So kita drag je. Okay, kalau besar kecilkan gunakan free transform tool ni tak masalah. Dan seperti katakan butang shift kena atau besarkan. Seperti kuliah kita hari ni jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Okay, letak tengah-tengah. Kalau tak tahu tengah-tengah kat mana, boleh show view ruler. So dia ada ruler ni, kita tahu 720. So 720, 3 berapa? Tengah-tengah. Kita boleh tandakan tak nampak dekat. 720 bagi 2 berapa?
60. Betul? 60 kat sini tengah-tengah. Kurang. So, itu penanda tengah-tengah lah. So, kita boleh tahu kedudukan butang kita berada di tengah-tengah spin. Okey, kalau saya mainkan, kan? Lihat butang saya dah berfungsi ya. Tapi tak ada arahan lagi lah. Okey. Kalau lalu cursor tengok. Cursor tu saya bila lalu kat butang tu dia bertukar menjadi tangan. Ikon tangan. So maksudnya ini adalah butang. Okey. So kalau nak ubah, misal kata dia nak bentuk apa? Bentuk macam 3D sikit, bila tekan dia masuk ke dalam, okay, saya just double klik kat butang ni ataupun double klik dekat library ni, tak kisah mana-mana. So, kita sekarang berada di dalam butang. So kat sini lihat ada up, apa pengguna nampak. Over bila lalu cursor, maksudnya lalu cursor dia bertukar warna apa, tapi ini tak boleh ubah sebab dia adalah grafik. So bila klik down, maksudnya bila pengguna klik, dia macam tertekan ke bawah. Untuk nak buat macam tu, insert keyframe. Okay, dan ubahlah ke bawah sikit menggunakan ketikus. Selalunya saya gunakan mouse ni, anak panah dekat keyboard 1, 2, 3, 4, 5. Kanan 1, 2, 3, 4, 5. Cukup tak? Kalau saya mainkan balik, lihat. Kalau klik, tengok dia bergerak macam ke bawah sikit. Macam benda tu macam 3D. Okey. Boleh? Nampak tak? Okay. So itu kalau hutang kita import daripada lain lah. Maksudnya kita buat dekat Canva juga ataupun download. Ni saya download sebagai PNG tak ada background. Okay. Kalau JPEG dia ada background. So itu kalau icon lah, kita malah tak nak buat. Okay. Kalau kita nak buat sendiri, butang sendiri, contoh nak buat butang sendiri, sama juga, insert new symbol. Button apa nak letak? Next enter. Okay. Okay, sama juga konsep dia. Okay, nak buat rectangle. Okay. Cuma ada kotak. Dan rectangle ni bergantung kepada warnanya. Kata saya nak buat warna biru. Properties. Sekejap properties. Okay. So, pilihlah. Ini contohnya saya buat 50. Saya nak bentuk oval sikit lah. Kalau dia kosong, dia penjuru dia tajam lah. So, kalau dia nak ada oval sikit di bahagian tepi tu, penjuru je, so saya letak buat. Lebih kurang Dan tanda plus adalah maksudnya di bahagian tengah-tengah ni lah. Okay, kemudian buat latar belakang, kemudian typekan teks lah. Bahagian atas, apa? Enter. Sorry. Dan gunakan static text saja. Static text, kemudian warna putih. Kita nak warna. Okay, dan nak tukarkan size font kat properties. Kalau besar sangat, ketikkan lah. So. Okay, so ini butang enter. Contoh
Ni buat sendirilah. Tadi yang saya tunjukkan tadi kita import. Kita masukkan grafik kat sini. So sama juga dekat sini. So kalau misal kita letakkan keyframe frame insert keyframe. Maksudnya dia ada sekarang ada 3 keyframe berbeza. Ini berwarna biru. Misal kata over, cursor lalu ke sini dia bertukar. Ni bertukar warna biru cair. Ini bertukar kepada warna lain lah. Okay. So, bila klik, teks ni berwarna merah. So itu beza dia. Bila pengguna nampak, apa yang pengguna nampak. Down, bila cursor lalu dia bertukar warna. Bila pengguna klik, dia berwarna merah. Okay. So kalau saya masukkan tadi saya tadi kat sini. Dan bila saya mainkan, bila cursor lalu klik pengguna dia bertukar warna lain. Okay. Macam tadi ni dia just up dengan fit saja. Okay. Tapi ini up, over, fit. Okay. Kalau nak buat dia ke bawah sikit, maksudnya macam home ni. Okay. Ubahlah pada down tadi ni. Ubah ke bawah sikit. Okay. Dan bila dimainkan, dia bertukar warna dan macam 3D sikit. Okay. Boleh? Itu nak buat butang. Kita import, kita ambil butang orang lain. Satu cara lagi kita buat sendiri. Okay, senang saja buat butang. Okay, kemudian kita nak, butang ni nak pergi ke mana? Maksud kita belum beri arahan lah. Maksudnya saya masukkan balik. Copy. Insert new scene. Okay, lihat saya dah delete scene 2. So, bila saya masukkan scene baru, dia akan jadi scene 3. Okay. So, saya ubah balik lah supaya senang awak faham nanti. Scene. Nak ubah ni kat sini ya. Scene 2 dah ni. Okay, nak gunakan ni Windows scene tapi nanti masa buat coding nanti action script pastikan bila tukar nama scene ni kena sama. Kena arahkan. So bagi scene 2 saya edit in place. Okay. Dan ni saya pergi scene 2. Saya pindahkan dia. Okay. Sekarang saya ada butang enter di scene 1 dan butang home di scene 2. Okay, sekarang saya nak arahkan bila pengguna tekan butang enter dia pergi ke scene 2. Okay, cara dia pergi klik kanan. Tak keluar pula. Tak ada kat situ. Ni action F9. Okay, buka panel action. Buka code snippet. Okay. Dan pilih arahan action, timeline. Okay, sekarang kita nak arahkan butang ni
pergi ke scene 2. Betul? Okay. So sebelum tu pastikan berikan nama instant name pada butang ni inter ni So letaklah, tak kisah. Kisah nak letak butang apa ni instant name apa-apa, tapi kena ingat nak inter ke, nak masuk ke, nak login ke, terpulang. Janji dia nama unik. Dekat instant name, dekat properties, dekat instant name tu namakan butang tersebut. Kemudian pergi buka panel apa ni? Action. Okay, kat sini bawah timeline navigation, klik ni. Klik go to scene and play. Okay. Klik double klik tu. Okay, sekarang dia akan keluar dekat sini arahan dia. So, pergi ke scene berapa? Dia akan play frame pertama. Scene berapa? Ni saya kata kalau ada tukar nama scene tu, kena nama scene lah. Kalau menu, tukarlah ini menu. So, sekarang kita nak pergi ke scene 2. Secara defaultnya dia akan scene 3. So, scene 2. Boleh? Bila saya mainkan, dia akan berklik-klik macam ni. Sebab apa? Sebab tak ada arahan berhenti dekat sini. Maksudnya seperti saya katakan awal-awal, Adobe Animate ni dia akan loop dari kalau ada 10 scene, scene 1 sampai scene 10 dia loop balik scene 1. Sekarang kita ada 2 scene, scene 1 dan scene 2. So dia akan dipusing-pusing-pusing. So untuk arahan dia berhenti di scene 1 ni, sama tadi juga. Okay. Pergi code snippet. So stop at this frame. Ni kat atas ni. Okay, double klik dan dekat arahan action dia akan keluar stop. Okay. So boleh pindahkan ke atas, tak ada masalah. Maksudnya dia akan berhenti pada frame pertama scene 1. Bila saya mainkan, tengok dia berhenti dah. Dia tak berkelip-kelip. Okay. Bila saya tekan enter, okay. Sebab apa? Sebab dia pergi go and play. Perhatikan, go and play scene 1 tak ada stop. Maksudnya go and play, dia akan play pergi patah balik pertama. So sama ada kita letak dekat sini stop ataupun kita ubah go and stop. Bergantung kepada masing-masing lah. Kalau letak stop kat sini, letak je lah. Stop at this frame. Maksudnya dia akan berhenti pada frame pertama scene kedua. Mainkan. Dia dah berhenti dan baru keluar stop. Okay. Boleh? Sebab kita belum arahan butang ni pula pergi ke patah balik scene 1. Saya buat sekarang ni hanya butang enter saja. Pergi ke scene 2. Okay, untuk nak buat patah balik, sama juga tadi. Aktifkan atau klik pada butang home ni. Namakan butang home ni. Butang apa? Butang home lah. So, nama butang home ni sama juga. Aktifkan dia butang home dan pilih jugalah go to and scene. Masuk go to and play. So scene berapa? Tukarlah scene 1. Ini ikut logik Bila saya mainkan, lihat tekan butang enter dia pergi home, tekan butang home dia pergi 1. Boleh? Anybody home? Yes, Doctor.
Boleh? So ikut arahan yang saya berikan tu, tutorial tu, kita bina butang, kita masuk. So setiap butang tu, oh ya, saya lupa tunjukkan sama ada tadi setiap scene ni kita ada arahan stop. Mana? Saya lebih suka ni lah, maksudnya kita nak tahu kat mana stop kat sini. Kalau pergi frame 20, stop kat frame 20. So sama ada kita beri arahan pada setiap scene atau tadi dekat scene satu tadi ni, go to play ni kita tukar go to and stop. Boleh juga. So, maksudnya scene 2 ni, saya buang stop ni. Arahan dia pada frame pertama tadi, go to and play. Saya tukar go to and sama juga arahan dia, berhenti. Padahal dekat frame pertama tadi, scene 2, saya dah buang stop. Okay, boleh sama ada go to and play ataupun go to and stop. Tukar je lah. Okay. Go to and stop. Kalau tak ada arahan stop dekat frame pertama ni. Okay. Okay, so kemudian kita nak input name. Maksudnya pengguna nak masukkan nama sebelum pergi ke frame kedua. Apa ni? Scene kedua. So kita beri arahan pada ni. So pada layer 1 ni letaklah apa-apa arahan. Please apa? Insert your name. Okay, saya tukarlah warna dia, tak tahu warna merah. Warna merah tu menggambarkan okey, dan saya lupa pesan setiap apa jenis font ni ada karakter tersendiri So pilihlah yang bersesuaian dengan target audience masing-masing. Kalau nak simple saja, mungkin simple macam ni. Your name. Okey, ini arahan itu. Dan anda boleh juga mengasingkan setiap ni butang satu layer yang lain. Okey, kena tambah je lah. Button. Supaya senang kita nak kontrol, boleh. Kalau nak gabungkan pada layer yang sama, terulang. Okay. So, saya selalunya tengoklah kalau kekompleksan sesuatu perisian. Okey, langkah seterusnya, kita masukkan input text. Okey, sekarang ini digunakan static time, maksudnya tak ada apa-apa. So, kita buat input text. Masukkan satu input text. Sorry, saya terhighlightkan tadi tu. Pergi text, pilih input text. So, buatlah letak. Okay. So, ini input text. Okay. So, input text ni anda boleh selaraskanlah nak warna apa bila pengguna masukkan. So, pergi pada bahagian properties. So, nak warna biru. So, maksudnya text bila pengguna input text, dia akan berwarna biru. Font dia berapa? Size font dia. Bawah ni size font dia berapa? 50. Kita ulang lah. Kemudian ni kalau nak kotak, ni aktifkan ni show border around the text. Kalau tak, awak kena buat kotak yang lain. Jadi, kalau aktifkan ni, automatik dia ada kotak. So,
Bila saya mainkan, dah ada, dah boleh type. Okay. Dah boleh type lah, tapi tak boleh simpan lagi. Maksudnya, boleh masuk nama. Okay. Okay, boleh pergi yang ke bawah tu, membina input text. Okay, saya dah berada kat situ. Okey, untuk memudahkan ataupun untuk membolehkan perisian Adobe Animate ni mengenal pasti atau menyimpan apa yang pengguna masukkan. So, anda perlu masukkan variable, maksudnya pun boleh ubah input text tu sama dengan titik 2 bertindih string. Awak copy saja dekat action script tu. Okey, masukkan di bawah stop. Okey, dekat action ni. Sekarang dekat frame pertama. So, dekat sini, awak yang grey ni boleh buang sebenarnya. Ini untuk apa ni? Panduan saja. Dekat sini tadi copy paste, saya paste bar. Tak copy. Bar input titik bertindih string. Maksudnya dia akan menyimpan input text ni. Sebab kita nak paparkan dekat scene 2. Okay. Kemudian tambah juga input text sama dengan nama ikut variable yang kita masukkan tadi tu. Okay, contoh. Ini ni kena instant name ni. Nama instant name ni kena namakan. Okey, nama apa? Terpulang pada masing-masing nak namakan apa. Okey. Kalau ikut tu masuk teks. Okey, saya namakan kotak ni adalah masuk teks. Okey. So dekat action script sini, sebelum pergi scene 2, kita typekan yang ni. Untuk teks sama dengan masuk teks.txt. Okay. Tadi kita dah tambah var string dan masuk teks.txt. Okay. Dah dekat scene 1. Pergi pada scene 2. Okay, saya copy tadi lah. Senang. Dan dapat konsisten dari segi kedudukan dan jenis font. Edit in place. Okay. Selamat. Di bahasa Inggeris ini soal bahasa Melayu pula apa dah. Welcome. Apa? Kita nak masukkan sekarang dynamic text pula. Sebab kita nak paparkan nama. Sorry, tadi pilih itu. Okay. Pilih static text dan pilih buatlah kotak. Okay. Dan sama jugalah kalau nak ada ni. Kalau nak ada kotak lah. Kalau tak nak kotak. So kita pilih warna maroon. Size berapa? 60. Okay. So properties untuk ni lah. Maksudnya welcome. Nama tu. Dan menu. So lihat balik dekat tutorial tu. Pilih dynamic text. So instant name pun kena masukkan lah. Okay. Apa nama instant name tu? Untuk
untuk teks tu. So kalau sini saya namakan output underscore text. Okay. So gunakan, kemudian copy output tu dot text dengan input. Okay. So pergi ke action script frame scene kedua dan ini buang masuk ni input text dengan ni output text ni nama kena instant name, kena nama sama dengan input text. So cuba try test ya, kita ya warna lain lah, maksudnya kita nak bezakan lepas tu kat sini menu-menu kita lah. Okay, kalau saya kata ni terlalu apa ke tengah, sekejap dia naik ke atas. Welcome Syah. So menu kita kat sini lah contoh saya masukkan, saya contoh saja. Saya masukkan contoh ni menu 1. Ini menu 2. Contoh ya, ini contoh je. Jangan ikut saya pula. Sebab saya tak buat menu lagi. Contohlah ini menu 3 dan sebagainya, terlalu besar. Contoh bila saya mainkan kita apa yang pengguna typekan tu besar atau kecil, dia akan paparkan. Ni barulah pergi ke menu. Okey, menu 1 untuk quiz. Lepas tu tak nak suka batal balik. Okey. So itu bagaimana kita nak buat butang, bagaimana kita nak buat input text dan bagaimana kita nak buat output text. Ada sebarang kemusykilan nak tanya? InsyaAllah okey Doktor, slow-slow ikut amali. Saya pun dah kasih tu kan tutorial tu kan. Ikut. Okey, kemudian kalau misal kata nak buat introduction. Tadi aja dia, introduction tadi. Sebelum masuk ke scene satu tadi ni lah. Montage lah, sikit montage Saya copy sekejap saya copy yang ni, pergi ke sini, edit in place. Misal kata ada awan nak ke kiri ke kanan. So insert new symbol, saya masukkan simbol baru, insert new symbol, awan, pilih grafik. So saya lukis sedikit awan dulu. Okay, saya warnakan bahagian dalam warna yang okay. Awan ini saya ni outline saja, saya tak nak gunakan outline. So saya ada awan. Lepas tu saya buat gray sikit lah. Okay. So kita nak cantikkan lah. Saya nak awan tu masuk. So, pergi kepada tadi awan mana. Okay. Saya nak awan ni masuk ke tengah. So saya insert, saya tunjukkan yang minggu lepas tu saat contohnya saat pertama lah. Insert frame, insert frame, insert motion cleaning,
sini saya awan. Okay, so awan macam tu. So scene apa ni, frame ketiga, awan pula awan. Mana ni? Okay, so anda boleh duplicate misal kata nak buat awan lain, warna lain. Pun boleh juga ataupun gunakan teknik apa? Font pun boleh juga. Ini okey. Saya masukkan ke sini awan. Gerak. Okey, saya masukkan sini. Apa layer ketiga ni saya masukkan awan sini pula. Bergerak dari ke kanan ke kiri pula. Itulah. Motion ini. Begini. Lepas tu seperti katakan tadi lah. Color effect. Alpha. Kat sini lah. Saya tukar alpha. Masuk. Letaklah kosong. Jadi mainkan. Taruh sini 100%. Ini montaj nak buat montaj contohnya lah. Lepas tu saya tambah lagi satu layer baru. Saya nak insert logo ataupun tajuk present kita contoh Sudah library sama juga logo tadi ada kat sini logo contoh ni logo English one. Okay, so di sini logo mana tadi? Mana apa nama logo ni? Ni English. Okay. Saya nak dari atas turun ke bawah. Kalau besar kecilkan lah. Okay. So ni kecilkan ni. Sama juga lepas awan tu kena tanyalah sendiri. Lepas awan tu keluar barulah logo tu turun dari atas ke bawah. Okay, saya buat insert frame sampai sini, semua insert frame ni supaya nampak kelihatan. Okay, saya letak turun ke bawah. Sorry, buat ni dulu. Buat motion tuning dulu. Motion tuning. Lepas tu baru turun ke bawah. Okay, kalau saya mainkan ni saja. Macam tu lah. Okey, kemudian sekarang ini kita nak letak dia ke scene satu dulu. Kalau kita mainkan dia akan start dari sini. So kedudukan scene tu tak betul. So pergi window, pergi pada scene, kita boleh anjak bawa ke atas. So ni kita boleh arrange kedudukan dia. Dan bila kita mainkan dia akan main di sini lah. Okey, tergeraklah saya punya tadi kedudukan dia. So nak masukkan sound sama juga insert import to the library, export to the library. So sound boleh masukkan audio lah. So pilih lah contoh saya masukkan semua. So kita boleh pergi pada library sound apa boleh dengar dulu. So saya just drag dekat layer satu layer satu ni saya just background saja, so saya drag saja. So anda akan lihat wave nya. So, kita mainkan